Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat kita bertemu sekali lagi anak-anak dalam siri video PDPC kali ini. Dan untuk kali ini Ustazah akan menerangkan tentang satu tajuk daripada tingkatan 4 di bawah bidang akhlak Islamiah ya. Dengan tajuknya ialah adab terhadap orang kurang upaya. Kita nak tahu ya, apa adab-adab kita terhadap orang kurang upaya ataupun OKU ini. Jadi, kalau nak tahu apa adab-adab yang perlu kita lakukan, apa adab-adab yang perlu kita jaga, jom kita belajar bersama-sama dengan Ustazah untuk kali ini. Tahukah murid-murid, sebenarnya orang kurang upaya ataupun OKU ini, mereka mempunyai satu hari yang istimewa ya, yang dipanggil sebagai Hari OKU Sedunia yang disambut setiap 3 Disember. Istimewa sebenarnya orang OKU ni ya, mereka ada satu hari yang istimewa, Hari OKU Sedunia. Baiklah, kemudian kita pergi kepada hadis ya. Dalil nakli berkaitan dengan menyantuni orang kurang upaya ini, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iaitu anna imra'atan kanat fi aqliha syai'un فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة فقال يا أم فلان زري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. Yang bermaksud seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan. Rasulullah SAW bersabda, wahai ibu, bagaimana caranya untuk aku membantumu? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya. Ini hadis ya, hadis daripada Anas bin Malik berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW sendiri menyantuni orang kurang upaya ini. Baik, biasa tak anak-anak lihat simbol ni? Ini adalah merupakan simbol untuk orang kurang upaya. Ya? Ada beberapa simbol yang mungkin anak-anak pernah lihat simbol-simbol ini, dan mungkin bagi anak-anak yang baru saja hari ini melihat simbol-simbol ini. Ya? Ini adalah di antara simbol-simbol untuk orang kurang upaya. Baik, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan orang kurang upaya ataupun OKU. Ataupun satu ketika dahulu disebut juga dengan orang kelainan upaya. Maksud OKU ialah seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Itulah yang dimaksudkan dengan OKU. Mereka tidak dapat melibatkan diri secara efektif. Maksudnya mereka tidak boleh bergerak secara cergas ataupun aktif dalam masyarakat, tak kiralah dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak mereka dilahirkan ataupun selepasnya.
Atau selepasnya di sini bermaksud mungkin semasa dilahirkan mereka dalam keadaan normal macam manusia biasa, lengkap panca indera dan sebagainya. Tetapi mungkin disebabkan oleh sesuatu kemalangan, mereka contohnya kehilangan anggota badan lah. Itu terpanggil dari segi fizikal bahasanya. Mungkin kudung kaki atau kudung tangan, lumpuh dan sebagainya. Itu dikatakan atau selepasnya. Seterusnya jenis-jenis OKU. Terdapat beberapa jenis OKU. Yang pertama ialah kurang upaya pendengaran. Yang kedua, kurang upaya penglihatan. Yang ketiga, kurang upaya fizikal. Yang keempat, kurang upaya pertuturan. Kelima, kurang upaya mental. Keenam, kurang upaya pelbagai. Dan ketujuh ialah masalah pembelajaran. Ini adalah di antara jenis-jenis orang kurang upaya. Baiklah, sekarang kita nak lihat satu persatu ya. Apakah dimasukkan dengan orang kurang upaya pendengaran, penglihatan, fizikal, pertuturan tadi ya. Ada 7 ya. Ada 7 jenis-jenis OKU. Baik, sekarang kita lihat kurang upaya pendengaran. Apa dimasukkan dengan kurang upaya pendengaran? Iaitu individu yang tidak dapat mendengar dengan jelas di kedua-dua belah telinga tanpa menggunakan alat bantuan pendengaran atau tidak dapat mendengar langsung walaupun dengan menggunakan alat pendengaran. Itu dipanggil sebagai kurang upaya pendengaran. Sama ada dia langsung tak dapat dengar atau mungkin dia boleh dengar sedikit tetapi memerlukan kepada alat bantuan pendengaran. Okey, macam mana pula ya? Macam mana pula dengan alat bantuan pendengaran tu? Okey, di sini Ustazah bawakan contoh ya. Inilah dia contoh alat bantu dengar, iaitu alat elektronik yang menggunakan kuasa bateri yang berfungsi untuk menguatkan bunyi bagi membantu pendengaran dan komunikasi yang lebih baik. Ini dia di antara contoh-contoh alat bantu pendengaran. Bagaimana pula cara nak pakai dia? Okey, sekarang Ustaz tunjukkan contoh cara nak pakai. Okey, alat bantu pendengaran ni boleh dipakai di luar telinga atau boleh juga dipakai di dalam telinga. Itu contohnya. Itu contoh. Okay. Bagaimana cara nak pakai alat bantu dengar ya, sama ada di luar atau dalam telinga. Kemudian kita lihat pula kurang upaya penglihatan ya. Apa maksudkan dengan kurang upaya penglihatan? Iaitu individu yang tidak dapat melihat atau mengalami penglihatan terhad sama ada di sebelah atau kedua-dua belah mata walaupun dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata atau kantas sentuh. OKU penglihatan boleh dibahagikan kepada dua, iaitu buta ataupun penglihatan terhad. Jadi kalau penglihatan terhad itu masih boleh diberi bantuan lagi itu dengan menggunakan alat bantu penglihatan seperti cermin mata ataupun kantas sentuh atau panggil contact lens ya. Okey. Tapi kalau dah buta memang tak boleh memang tak boleh diberi sebarang bantuan lagi lah. Okey, sekarang kita lihat alat bantu contact lens ni ataupun kantas sentuh. Ini contoh ya. Contoh kantas sentuh. Bagaimana cara nak pakai dia kecil saja kantas sentuh. Kemudian dimasukkan ke dalam mata kita, ditekapkan di tengah-tengah mata. Itu cara nak pakai kantas sentuh untuk membantu penglihatan terhad tadi ya. Yang boleh dilihat lagi lah maksudnya. Kemudian kurang upaya fizikal. Okey, kurang upaya fizikal ni
Seseorang yang mengalami ketidakupayaan anggota badan sama ada kehilangan fungsi atau tidak mempunyai satu anggota di mana-mana bahagian anggota badan, termasuklah keadaan anggota yang tidak sempurna seperti kerdil, kudung tangan atau kaki atau kedua-duanya, kudung ibu jari, lumpuh dan juga seperti spina bifida. Ini kita panggil sebagai kurang upaya fizikal. Biasanya kita boleh nampak kurang upaya fizikal ni. Okey, baik. Bagi kekurangan yang tidak menjejaskan seperti kudung satu jari, mempunyai 6 jari atau lebih dan tidak ada atau kurang sempurna cuping telinga, tidak dikategorikan sebagai kurang upaya fizikal. Mungkin ada kita pernah terjumpa atau ternampak kudung cuma satu jari saja, tak cukup 5 jari, ada 4 contohnya, ataupun mempunyai lebih jari, ada 6 jari, ada lagi selepas jari kelingking tu ada satu lagi macam daging berada di hujung, ada sedikit tambahan, itu dipanggil sebagai mempunyai 6 jari, ataupun tidak sempurna cuping telinga. Cuping telinga dia tak sempurna macam kita manusia biasa, tapi ini tidak dikategorikan sebagai orang kurang upaya. Baiklah, di sini Ustazah bawakan contoh orang kurang upaya dari segi fizikal ni. Dari segi fizikal, contohnya dalam gambar tu, ada yang kudung separuh badan, tak ada kaki sampai pinggang saja, ataupun lumpuh. Lumpuh. Kemudian lagi tak ada tangan, tak ada tangan, ada kaki saja. Begitu juga dan sebelah tu pun sama, hanya dengan menggunakan kaki saja, tapi mereka boleh melakukan aktiviti seharian dengan baik, walaupun tidak mempunyai kesempurnaan dari sudut fizikal. Contoh kita lihat tu gambar orang kudung tangan, orang tak ada tangan sedang melukis. Mungkin dia dapat melakukan lukisan yang cantik, dapat buat lukisan yang cantik dengan hanya menggunakan kaki saja. Itu adalah merupakan kemahiran-kemahiran yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka tidak sempurna dari sudut fizikal. Kemudian kurang upaya pertuturan. Yang dimasukkan dengan kurang upaya pertuturan ialah tidak boleh bertutur sehingga menyebabkan gangguan komunikasi dengan sempurna dan tidak boleh difahami oleh mereka yang berinteraksi dengannya. Itu masalah pertuturan, mereka mungkin tidak dapat bertutur dengan jelas, dengan baik, sehingga boleh menyebabkan berlakunya gangguan semasa mereka ingin berkomunikasi dengan orang lain, ataupun mungkin juga mereka ini tidak boleh dipahami langsung oleh orang yang berinteraksi dengannya. Disebabkan oleh gangguan inilah, maka mereka memerlukan kepada bahasa isyarat untuk berhubung dengan orang ramai. Di sini Ustazah bawakan contoh, beberapa contoh pergerakan isyarat tangan untuk OKU, bermula daripada A, B, C sampai Z. Kita lihat tu, ada banyak tu. Sepatutnya kita sebagai manusia yang normal pun kena belajar juga benda-benda ini supaya kita boleh berinteraksi dengan orang kurang upaya dari segi pertuturan ini. Di sini contoh bagaimana cara isyarat tangan dilakukan untuk berhubung dengan orang kurang upaya pertuturan ini. Kemudian jenis OKU seterusnya ialah kurang upaya dari segi mental. Bagaimana yang dimasukkan dengan kurang upaya mental ini? Iaitu seseorang yang mempunyai masalah mental yang teruk, yang telah menjalani rawatan atau diberi diagnosis selama sekurang-kurangnya 2 tahun oleh pakar psikiatri, tidak berupaya untuk berhubungan dengan masyarakat. Ini masuk di bawah masalah mental,
bagaimana mereka tidak boleh nak berkomunikasi dengan orang ramai. Kemudian kurang upaya pelbagai, iaitu individu yang mengalami lebih dari satu jenis ketidakupayaan, contohnya ketidakupayaan dari segi penglihatan dan pendengaran. Sebagai contoh ya, ini katakan pelbagai ni lebih daripada satu berlaku pada seseorang. Contohnya dia buta, kemudian mungkin dia pekak, ataupun contohnya dia pekak, atau mungkin dia kudung kaki, kurang dari sudut fizikal, anggota badan kurang. Itu masuk pelbagai, maknanya lebih daripada satu ya. Dan yang terakhir ialah mengenai dengan masalah pembelajaran, juga masuk di bawah kategori orang kurang upaya, iaitu seseorang yang menghadapi kecerdasan otak yang tidak selaras dengan usia biologikalnya. Dari sudut tahap pemikiran dia, walaupun dia sudah lebih berusia, mungkin sudah 15 tahun, tapi mempunyai kecerdasan otak yang tidak sesuai ataupun tidak selaras, kita panggil apa, tidak tally dengan umur dia. Itu maksud dia ya. Contohnya seperti lembam. Lembam maknanya lambat dari sudut pemikiran, lembam. Segala-galanya lambat, lambat berfikir, lambat bergerak, kurang aktif, lembam. Ataupun Down syndrome. Ini penyakit keturunan pun boleh juga. Kemudian autism dan juga kurang upaya intelektual. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula, ini dia adalah kad OKU. Bagaimana ya? Orang OKU dia ada kad dia. Maka ini digunakan untuk boleh digunakan apabila perlu, ke mana-mana saja mereka pergi, mereka akan membawa kad ini sebagai pengesahan bahawasanya mereka adalah merupakan orang kurang upaya. Okey, baik, sekarang kita lihat penyebab. Apa sebab berlakunya OKU ataupun kecacatan ini? Okey, dari segi genetik, keturunan seperti Down syndrome. Yang kedua, stres ataupun tekanan kepada kandungan ibu, terutamanya dalam 3 bulan kehamilan. Penyakit seperti semasa kehamilan seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Kemudian penyalahgunaan obat seperti alkohol, merokok, pengambilan ubat-ubatan yang tidak mematuhi arahan, jangkitan kuman seperti rubella, kekurangan zat makanan semasa hamil seperti kurang asid folik dan sebagainya. Dan lagi kecederaan semasa hamil atau semasa proses melahirkan bayi yang menyebabkan kandungan lemas yang boleh menyebabkan kerosakan kepada otak. Kemalangan atau kecederaan seperti kecederaan fizikal, terbakar pada tubuh dan sebagainya. Kekurangan zat makanan seperti vitamin A yang menyebabkan berlakunya buta ataupun rabun, dan juga komplikasi penyakit-penyakit tertentu seperti kencing manis ataupun stroke. Ini adalah di antara penyebab boleh berlakunya OKU ataupun kecacatan tadi. Baiklah, sekarang kita lihat adab-adab terhadap orang kurang upaya. Yang pertama, kita lihat dari segi ibadat. Apa adab-adab yang boleh kita lakukan ya? Yang pertama ialah menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadat dengan selesa. Yang kedua, membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan-urusan ibadat. Ada dua adab. Sediakan kemudahan supaya mereka dapat beribadat dengan selesa, dan yang kedua ialah membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar mengenai urusan-urusan ibadat. Antara kemudahan-kemudahan yang boleh kita berikan kepada orang kurang upaya ialah contohnya, di sini saya bawakan contoh penggunaan tangga untuk naik ke masjid ataupun surau dikhususkan kepada orang kurang upaya. Kalau murid-murid lihat, anak-anak lihat dalam gambar tu ada tangga tangga yang khususlah untuk orang kurang upaya yang digunakan
bagi mereka yang berkerusi roda, bagaimana nak naik ke atas ke tempat untuk melakukan solat ke atas masjid ataupun surau. Dan lagi ialah di sini tempat berwuduk yang dikhususkan kepada orang kurang upaya. Ini adalah antara kemudahan-kemudahan yang disediakan kepada orang kurang upaya di masjid ataupun di tempat-tempat ibadah yang lain yang boleh dilakukan untuk kemudahan dan keselesaan kepada mereka. Begitu juga dengan program ataupun apa-apa saja kelas yang boleh kita lakukan untuk memberikan tunjuk ajar kepada orang kurang upaya ini. Di sini saya bawakan contoh berkaitan dengan orang pekak dan bisu, bagaimana cara mereka untuk melaksanakan solat, diajar dalam satu program yang khusus, cara-cara nak ajar solat kepada mereka. Itu adalah di segi fizikal. Baik, kemudian adab terhadap orang upaya dari segi emosi pula ialah memberikan layanan dengan penuh kasih sayang, kemudian tidak mengejek dan menghina mereka. Ini kita kena jaga adab-adab kepada mereka, terutama dari sudut perasaan, emosi, kena jaga. Contohnya utama sekali kepada ahli keluarga sendirilah. Ahli dalam keluarga sendiri, jika ada salah seorang daripada ahli keluarga yang kurang upaya, maka kita kena layan mereka dengan baik, supaya orang kurang upaya ini mereka bersifat sensitif, mudah terasa. Jadi kita kena jaga perasaan mereka. Begitu juga apabila berada di luar, apabila kita berjumpa dengan orang kurang upaya ini, di sini kita memerlukan kepada kebijaksanaan kita lah dalam menyantuni mereka, supaya perasaan mereka kita kena jaga. Kita kena jaga perasaan mereka ni. Begitu juga semasa berada dalam mana-mana program ataupun tempat-tempat keramaian, kita kena sentiasa menjaga adab dari segi perasaan, adab dari segi perasaan ataupun menjaga emosi, dan supaya mereka tidak terasa dengan kelakuan ataupun pertuturan kita. Dan yang terakhir ialah adab terhadap orang kurang upaya dari segi fizikal, di mana tidak menyalahgunakan kemudahan asas mereka, dan juga menyediakan ruang dan peluang yang sesuai dengan keperluan. Di sini contoh saya bawakan. Mungkin anak-anak pernah tengok, mungkin para pelajar pernah tengok kemudahan parking untuk OKU, kita pernah jumpa. Tapi malangnya berlaku di sini contoh salah guna orang ramai tentang kemudahan yang disediakan kepada OKU, dan bagaimana sebenarnya kita perlu menjaga hak OKU. Di sini berlaku penyalahgunaan, salah guna. Contohnya kereta akhbar ini, hak OKU tidak dihormati, salah guna. Dan sebenarnya kita boleh didakwa, ataupun tindakan boleh dikenakan kepada mana-mana individu yang menyalahgunakan kemudahan OKU. Boleh digunakan. Kemudian lagi ialah tentang kemudahan tandas OKU. Mereka mempunyai tandas yang khusus. Begitu juga dengan kemudahan tangga OKU. Ada tangga yang khusus untuk mereka. Kemudian hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Yang pertama, merasakan diri mereka dihargai dalam kalangan diri OKU kerana mendapat perhatian dan keistimewaan. Itu satu sebab kenapa kita perlu beradab dengan menjaga OKU, beradab dengan mereka supaya rasa diri mereka dihargai.
mereka rasa diberi perhatian sama seperti orang lain yang sempurna, ya. Berikan perhatian dan keistimewaan. Yang kedua, memupuk sifat kebersamaan dalam masyarakat agar perpaduan dapat diwujudkan. Okay? Bersama-sama memupuk sifat kebersamaan dalam masyarakat, ya. Sama-sama. Kemudian yang ketiga, melahirkan rasa syukur kerana diberikan fizikal dan mental yang sempurna. Kita sebagai insan yang sempurna, diberikan kesempurnaan fizikal, sepatutnya kita rasa bersyukur dengan kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Diberikan fizikal dan mental yang sempurna tadi, patut kita bersyukur, ya. Dan yang keempat, memudahkan orang kurang upaya melaksanakan tugas harian mereka. Contohnya dari segi fizikal tadi, kita ada tandas, kita ada kemudahan lain yang disediakan untuk mereka. Semua ini adalah untuk memudahkan mereka dalam menjalani urusan mereka sesuai dengan keupayaan yang ada pada mereka. Okey, baiklah, sampai di sini dahulu perbincangan kita berkaitan dengan orang kurang upaya untuk kali ini, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri video yang akan datang. Dan Ustazah sudahi dengan wabillah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.